Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung PDPC kita dalam tajuk sokongan dan pergerakan dalam manusia dan juga haiwan. Okey, saya adalah Cikgu Ruziah binti Halim, SMKA Melu. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang, tahukah anda apakah jenis dan ciri-ciri tulang yang membentuk rangka manusia? Seperti yang kita lihat dalam rajah ni, ini adalah keratan rentas bagi turus vertebra. Tapi kita akan belajar detailnya selepas ini. Okey, hari ini 14.1 iaitu jenis rangka. Okey, standard pembelajaran yang akan kamu belajar pada hari ini adalah menyenaraikan jenis-jenis rangka dalam manusia dan haiwan. Anda juga perlu tahu mewajarkan keperluan rangka pada manusia dan haiwan. Okey, terdapat 3 jenis rangka dalam manusia dan haiwan iaitu rangka hidrostatik, rangka luar dan juga rangka dalam. Okey, apakah itu rangka hidrostatik? Rangka hidrostatik adalah suatu rangka di mana ruang badan dipenuhi oleh bendalai. Rangka hidrostatik memberi sokongan dan mengekalkan bentuk badan. Contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik adalah ulat beluncas, lintah, cacing tanah dan juga obor-obor. Okey, jenis yang kedua adalah rangka luar. Rangka luar adalah suatu rangka yang terletak di luar badan di mana ianya keras dan dibina daripada sejenis karbohidrat yang disebut kitin. Serangga akan menanggalkan rangka luar yang keras untuk pertumbuhan. Contoh haiwan yang mempunyai rangka luar adalah belalang, kalajengking dan juga udang. Okey, jenis yang ketiga adalah rangka dalam. Okey, terdiri daripada tulang yang disambungkan oleh ligamen. Apakah itu ligamen? Ligamen adalah suatu tisu penghubung yang menghubungkan antara tulang dan tulang dan ia akan membentuk sistem tuas. Otot rangka melekat pada tulang oleh tendon. Apakah tendon? Tendon adalah suatu tisu penghubung yang menghubungkan antara tulang dan juga otot rangka. Apabila berlaku pengecutan otot, ia akan menarik tulang untuk menghasilkan pergerakan. Contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam adalah seperti kita, manusia. Yang kedua, burung, katak, buaya dan juga ikan. Ini adalah contoh rangka dalam. Okey, 14.1 tadi kita dah belajar 3 jenis rangka. Rangka hidrostatik, rangka luar dan juga rangka dalam. Okey, kita sambung pula. Pergerakan adalah cara bagaimana seluruh organisma bergerak dari suatu tempat ke satu tempat. Itu adalah definisi bagi pergerakan. Mengapa manusia dan haiwan perlu bergerak? Okey, kenapa kita perlu bergerak? Yang pertama, untuk mencari makanan dan perlindungan. Yang kedua, kita perlu bergerak untuk mencari pasangan bagi tujuan pembiakan. Kita juga perlu bergerak untuk menyelamatkan diri dari pemangsa. Okey. Oleh itu, rangka adalah sistem sokongan dalam manusia dan haiwan. Rangka jugalah yang mengekalkan bentuk haiwan dan manusia. Ia juga yang membezakan antara satu spesies. Contohnya manusia, sistem rangka yang berbeza dengan katak. Okey, standard kandungan yang kedua untuk hari ini, kita sambung terus sistem otot rangka manusia. Hari ini kita akan mendalami tentang kita, iaitu manusia. Okey, standard pembelajaran yang awak perlu capai, awak perlu mengenal pasti tulang yang membentuk rangka pada kita iaitu manusia, rangka paksi dan juga rangka appendage. Awak juga perlu mencirikan jenis vertebra dalam tulang belakang. Okey, next kita tengok rajah ini. Cuba awak perhatikan rajah ini. Yang saya tanda ini adalah tengkorak. Ini adalah sangka rusuk dan ini adalah turus vertebra.
tengkorak, sangka rusuk dan turus vertebra membentuk rangka paksi. Ingat, 3 benda yang membentuk rangka paksi adalah tengkorak, sangka rusuk dan turus vertebra. Okey, kita tengok pada rajah yang kedua. Rajah yang kedua, yang pertama awak tengok lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral terdiri daripada clavicle, iaitu tulang bahu ataupun kalau dalam bahasa kampungnya tulang gagah. Okey, yang kedua scapula, iaitu tulang kipas. Okey, next kita tengok anggota hadapan yang terdiri daripada humerus, tulang bahu, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Saya sedang menggunakan pensel saya menggunakan phalanx. Okey, seterusnya kita tengok kepada bawah ni adalah anggota belakang iaitu tulang kaki terdiri daripada tulang paha femur, fibula, tibia, tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Okey, 1, 2 dan yang ketiga lengkungan pelvis. Kesemua ini membentuk rangka appendage. Okey, yang tadi kita dah belajar tentang rangka paksi dan juga rangka appendage. Tahukah kamu sistem rangka manusia terdiri daripada 206 tulang? Rangka paksi terdiri daripada 80 daripada 206 tadi. Appendage membawa kepada 126. Okey. Saya bagi masa dekat kamu untuk memerhatikan rajah ini. Okey, di mana tadi kita sahkan di mana rangka paksi terdiri daripada tengkorak, sangka rusuk dan juga turus vertebra. Rangka appendage pula terdiri daripada lengkungan pectoral, tulang lengan iaitu anggota hadapan, lengkungan pelvis dan juga anggota belakang. Apakah fungsi sistem rangka? Sistem rangka memberikan bentuk dan sokongan kepada badan. Kalau tak ada sistem rangka, mungkin bentuk tak jadi seperti manusia lah. Okey, menyediakan permukaan untuk pelekatan otot. Tadi saya dah jelaskan tendon adalah tisu penghubung yang menghubungkan antara tulang dan otot rangka. Jadi, fungsi sistem rangka adalah menyediakan permukaan untuk pelekatan otot. Sistem rangka juga berfungsi untuk melindungi organ dalaman daripada kecederaan. Apakah contoh organ dalaman? Cuba lihat pada sangka rusuk. Di dalam sangka rusuk terdapatnya peparu, jantung. Itu adalah organ-organ yang dilindungi oleh sistem rangka. Okey, sistem rangka juga menyimpan bahan mineral seperti kalsium dan fosforus. Okey, sistem rangka penting untuk membenarkan pergerakan berlaku. Dalam sistem rangka, dalam tulang kita terdapatnya sumsum tulang yang penting untuk menghasilkan sel darah merah. Okey, struktur rangka manusia tadi saya ulang sekali lagi supaya awak boleh ingat. Rangka paksi terdiri daripada 3 iaitu tengkorak, turus vertebra dan juga sangka rusuk. Manakala rangka appendage pula terdiri daripada lengkungan pectoral iaitu scapula dan clavicle, anggota hadapan, humerus, radius, ulna dan tulang tangan iaitu phalanx. Tadi kan? Okey, dan lengkungan pelvis serta anggota belakang yang terdiri daripada femur, tibia, fibula dan juga tulang kaki. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada rangka paksi yang terdiri daripada 3 tadi. Yang pertama adalah tengkorak. Okey, tengkorak kita terdiri daripada cranium, iaitu 8 kepingan tulang yang bercantum bersama sejak lahir. Ke-8 kepingan tulang ini dicantumkan oleh sendi yang tidak bergerak. Okey, ini adalah sendi yang tidak bergerak. Okey, tulang muka pula terdiri daripada 14 tulang. Okey, ini adalah tulang muka kita lah yang terdiri daripada dagu ni mandible. Okey. Turus vertebra.
Turus vertebra, cuba kamu lihat rajah di sebelah ini. Ini adalah rajah yang menunjukkan turus vertebra. Turus vertebra juga dikenali sebagai tulang belakang ataupun spina. Okey, tulang belakang kan? Masing-masing ada tulang belakang. Ini adalah spina ataupun kita kenal dia sebagai turus vertebra. Di antara turus vertebra terdapatnya cakrawarawan. Okey, antara dua vertebra yang bersendi terdapatnya cakrawarawan. Fungsi cakrawarawan adalah penyerap hentakan, mengurangkan geseran dan membenarkan pergerakan antara vertebra bersebelahan berlaku. Mari kita lihat gambar dengan yang jelas lagi. Okey, ini adalah dua turus vertebra yang bersambung. Dan di antara dua turus vertebra ni terdapatnya ini yang berwarna biru ni, yang saya warnakan warna ungu ini, inilah cakrawarawan. Apakah fungsi cakrawarawan? Bertindak untuk menyerap hentakan, mengurangkan geseran dan membenarkan pergerakan antara vertebra bersebelahan. Okey. Bagaimana pula dengan rajah ini? Ini adalah rajah pembedahan untuk melihat susunan turus vertebra. Masya Allah, kita nampak dekat sini belakang ni, ini adalah susunan turus vertebra yang tersusun di belakang. Sebab tu kalau kita lihat kawan kita atau adik-beradik kita yang terlalu kurus, sebenarnya kita boleh nampak ni susunan turus vertebra di belakangnya. Okey, kita pergi pula kepada yang ketiga, iaitu sangkar rusuk. Sangkar rusuk terdapat 12 pasang tulang rusuk pada rangka manusia. 7 pasang tulang rusuk pertama bersambung terus dengan sternum. Okey, di manakah sternum? Ini adalah sternum. Seperti pernyataan ini menjelaskan 7 pasang tulang rusuk pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang tulang rusuk pertama ini dikenali sebagai tulang rusuk benar. Kemudian, 3 pasang tulang rusuk seterusnya yang terlekat bersama dan bercantum dengan tulang rusuk yang ketujuh dipanggil tulang rusuk palsu. Okey, bagaimana ini berlaku? Kita tengok 8, 9, 10. Ketiga-tiganya menumpang pada cakrawarawan yang ke-7. Kita panggil dia tulang rusuk palsu. Manakala 2 pasang tulang rusuk yang terakhir merupakan tulang rusuk terapung. 11, 12. Maknanya ianya tidak disambungkan kepada sternum. Okey. 14.22, kamu akan mencirikan jenis vertebra dalam tulang belakang. Okey, tadi kita dah tengok sepintas lalu tulang belakang kan ataupun sternum. Okey, sekarang kita tengok ini adalah keratan rentas turus vertebra yang terdiri daripada 33 ruas tulang dipanggil vertebra. Tulang-tulang ini bersendi pada setiap hujungnya membentuk satu turus yang kuat dan boleh lentur. Okey, fungsinya adalah menyokong tengkorak. Okey, kita tengok vertebra yang pertama, ini dia akan bersambung dengan tengkorak. Sebab tu fungsi vertebra menyokong tengkorak serta melindungi saraf tunjang yang terletak di dalam salur saraf. Antara tulang vertebra terdapat cakrawarawan. Tadi saya dah jelaskan fungsi cakrawarawan kan? Apa fungsi cakrawarawan? Untuk menyerap hentakan, untuk mengurangkan geseran. Okey, fungsi menyerap hentakan dan juga mengurangkan geseran semasa pergerakan. Okey, bila awak perhatikan rajah ini, okey, kita ada 7 di atas, namanya vertebra cervix. 12
vertebra thorax. Vertebra thorax ni bersesuaian dengan 12 bilangan pasangan sangka rusuk tadi. Okey, 5 adalah vertebra lumbar di bahagian pinggang. Sorry, maafkan saya kat sini vertebra lumbar. Okey, dan 5 adalah sacrum dan juga 4 di hujung ini namanya coccyx. Okey, binaan asas vertebra. Okey, bila anda lihat rajah ini, awak perlu tahu yang ni adalah cuaran spina di bahagian belakang yang kita nampak dalam gambar pembedahan tadi yang saya tunjuk itu adalah cuaran spina. Di bahagian kiri dan kanan ini adalah cuaran melintang. Dan di sini adalah lengkuk saraf. Okey, dalam ni, dekat sini, ni yang saya warnakan ni, ini adalah salur saraf. Dan ini adalah centrum. Manakala ini adalah muka sendi. Apakah fungsi binaan asas ini? Okey, awak perlu tahu cuaran spina dan cuaran melintang adalah tempat penyediaan permukaan untuk pelekatan otot. Muka sendi pula adalah permukaan untuk bersendi dengan vertebra yang lain. Salur saraf dekat tengah ni adalah tempat di mana terdapatnya saraf tunjang. Okey, sentrum pula memberi sokongan dan menahan mampatan. Okey, kita tengok kalau dalam gambar yang sebenar. Ni adalah cuaran spina. Ini pula bahagian tepi adalah cuaran melintang. Ini adalah centrum. Dan yang berwarna pink ini adalah cakra rawan. Seperti yang saya bagi tahu tadi, dekat tengah ni salur saraf terdapatnya saraf tunjang. Okey. Ini adalah turus vertebra. Kalau kita tengok 7 vertebra cervix, 12 vertebra thorax, 5 lumbar, 5 sacrum, 4 coccyx. Saya suka ingat macam ni lah. 7, 1, 2, 5, 5, 4. 7 adalah untuk vertebra cervix. 1, 2 ini adalah untuk vertebra thorax. 5 bagi lumbar. 5 lagi bagi sacrum. And last kali 4 adalah coccyx. Apakah fungsi turus vertebra? Melindungi saraf tunjang, menyokong bahagian kepala, menyediakan tempat persendian bagi tulang, juga menyediakan permukaan pelekatan otot. Okey, kita boleh tengok vertebra cervix tadi ada 7 kan? Walaupun 7, 2 daripadanya, vertebra pertama adalah atlas. Ciri vertebra cervix yang pertama mempunyai salur saraf yang besar. Okey, kat mana salur saraf? Ini. Sebab ia akan bersendi dengan tengkorak. Sepasang foramen melintang mempunyai sepasang salur arteri vertebra. Kat mana salur arteri vertebra? Di sini. Okey, untuk apakah salur arteri vertebra? Untuk laluan salur darah dan juga saraf. Ianya tidak mempunyai sentrum. Kalau kita tengok dekat sini memang tak ada sentrum. Cuaran spina agak kecil. Kat mana cuaran spina? Kecil sahaja. Cuaran melintang pipih dan besar. Ini adalah cuaran melintang yang pipih dan juga besar. Okey, bersendi dengan tengkorak untuk membolehkan pergerakan mengangguk kepala. Maknanya apabila kita anggukkan kepala, vertebra yang bertanggungjawab adalah atlas. Okey, yang kedua, aksis. Aksis ni adalah di bawah atlas. Maknanya, kalau kita tengok atlas tadi, okey, kalau kita tengok pada atlas tadi, terdapatnya, ni kan, ni ada ligamen kan. Bila ada ligamen, dekat sini terletaknya cuaran odontoid. Yang terdapat pada aksis. Dekat sini ada cuaran odontoid. Cuaran odontoid akan melekat dekat ruang tersebut. Okey, ini adalah sentrum. Ni adalah cuaran spina. Nampaknya ada cuaran spina yang bercabang.
Dekat sini salur saraf. Ni adalah salur saraf. Ni adalah cuaran melintang. Mempunyai sepasang salur arteri vertebra. Mempunyai cuaran odontoid untuk bersendi dengan salur saraf vertebra atlas bagi membenarkan pergerakan menggeleng kepala. Maknanya bila awak geleng kepala, vertebra yang bertanggungjawab adalah aksis. Okay. Next, kita pergi kepada 5 lagi daripada vertebra cervix. Okey, secara umumnya vertebra cervix, kalau kita tengok badan kita sendiri, okey, di belakang leher kita nampak ada lengkuk. Lengkuk kan? Sebab cuaran spinanya bentuk macam ni. Okey, cuaran spina dia bercabang 2. Okey, dia juga mempunyai foramen melintang. Ni dekat salur saraf ni. Mempunyai cuaran spina yang pendek. Okey, mempunyai cuaran spina yang pendek. Lepas tu mempunyai sentrum yang kecil. Cuaran melintang lebar dan juga pendek. Okey, sekarang kita pergi pula kepada vertebra thorax. Vertebra thorax tadi ada berapa? 12. Dan ia bersambung dengan apa? Bersambung dengan sangkar rusuk. Okey, vertebra thorax mempunyai cuaran spina yang panjang. Berbeza dengan gambar rajah vertebra cervix tadi, cuaran spinanya panjang dan mengarah ke belakang. Okey, sentrum besar dan tebal. Sentrumnya, ini sentrum, bentuk dia lebih kepada nak menjadi segitiga macam tu. Dia lebih besar dan tebal. Mempunyai muka sendi pada cuaran melintang. Kat mana muka sendi? Ini adalah cuaran melintang. Dekat sini ada muka sendi. Muka sendi pada vertebra thorax ada 2. Okey, kalau tengok saya lukis, ini 1, ni 2 dan ni 1. Sepasang. Okey, bagaimanakah vertebra thorax ni akan bersambung dengan sangkar rusuk? Okey, 1, 2. Dekat sini adanya centrum. Sternum, sorry, maafkan saya. Okey, dan ni yang kedua. Jadi dekat dalam ni, ini adalah sangkar rusuk. Okey, lukisan saya menampakkan yang warna purple ini adalah sangkar rusuk. Okey, dekat tengah-tengah ni adanya peparu lah. Okey, next. Kita pergi kepada pinggang. Di bahagian pinggang, kita ada vertebra lumbar. Bilangannya 5. Ia merupakan vertebra yang terbesar. Paling besar adalah vertebra lumbar. Mempunyai cuaran spina yang pendek dan cuaran melintang yang panjang dan pipih. Cuaran spina ni lebih pendek lah berbanding cuaran spina bagi vertebra thorax. Okey, sentrum dia besar. Okey, kalau tengok ini adalah gambar daripada buku teks. Vertebra lumbar sentrumnya besar. Dia punya cuaran spina pendek. Ini adalah muka sendi yang akan bersendi dengan vertebra yang lain. Sentrum yang besar ini bagi menyokong berat badan bahagian belakang badan. Okey. Kita tengok gambar rajah yang real bagi vertebra lumbar. Kalau tengok vertebra lumbar, dia punya sentrum ni besar. Okey, dan terletak di bahagian pinggang. Boleh? Boleh, very good. So kita sambung dengan sacrum dan caudal. Sacrum yang bersambung dengan pelvic girdle. Lengkungan pelvic. Okey, terdiri daripada 5 tulang yang bercantum membentuk satu kepingan tulang berbentuk segitiga. Kalau kita tengok sini, kerata rentasnya berbentuk segitiga. Ini adalah pelvic. Tulang apa tu? Pelvic girdle. Lengkungan pelvis. Caudal pula dekat bahagian bawah tu bercantum dengan 4 tulang bersama-sama membentuk segitiga yang meruncing pada bahagian hujung. Okey, boleh tak? Kita nak pergi kepada tengok sacrum dan coccyx yang
sebenar. Ni adalah lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis, tulang pinggul kita, dan ini adalah sacrum dan hujungnya adalah coccyx. Okey, jelas. Saya rasa jelaslah gambar ni untuk awak faham bahawasanya ini adalah turus vertebra yang Allah bagi pada kita untuk sebagai sokongan lah. Ni zoom in dengan lebih dekat. Okey. Okey, contoh. Cuba awak tengok soalan ni. Ini adalah soalan SPM 2019. Rajah 2.1 menunjukkan tulang J dalam turus vertebra manusia. Tulang J. Okey, kita tengok turus vertebra. Kita bahagikan tadi 7, 1, 2, 5, 5, 4. Okey, 5 ni duduk dekat sacrum, ini dekat lumbar. Maka, kita tafsir rajah ni, kita kenal pasti apakah tulang J. Bolehkah kamu namakan tulang J? Dan apakah K? Cuba kita tengok soalan. Namakan tulang J. 1 markah, aras pengetahuan. Apakah tulang J? J adalah, kenal pasti ia berada di bahagian pinggang. Maka J adalah lumbar. Terangkan fungsi K. Apakah fungsi K? Kalau kamu perhatikan rajah, ini adalah satu vertebra dan ini adalah vertebra yang lain. K pula berada di antara dua vertebra. Maka K adalah rawan. Apakah fungsi rawan? Okey, apakah fungsi rawan? Yang pertama, menyerap hentakan dan untuk melindungi saraf tunjang serta untuk mengurangkan geseran. Okey, 2 markah, boleh pilih mana-mana 2 jawapan sahaja. Untuk menyerap hentakan, untuk melindungi saraf tunjang dan juga untuk mengurangkan geseran. Okey. Ini adalah tugasan yang perlu kamu buat dalam berkumpulan. Rajah 6.1 menunjukkan turus vertebra manusia. Okey? Dia punya stem soalan jelas dan terang. P dan R adalah 2 jenis vertebra pada turus vertebra manusia. Sekarang, soalan ini bagi kepada kita dan dia telah numberkan. Dekat sini ada 7 bilangannya. Ini 12 dan juga 5. Maka bawah ni 5, 4. Dilabelkan P dan diberi rajah P. Apakah vertebra P? Bila kita dapat soalan, kita mesti conteng soalan tersebut dengan pengetahuan yang ada. Okey? P adalah vertebra thorax. Q pula berada di bahagian pinggang. Maka Q adalah vertebra lumbar. Lumbar. Okey. Terangkan penyesuaian vertebra P dan vertebra R untuk berfungsi dengan cekap. Soalan nak terangkan penyesuaian vertebra P dan R. Soalan ini minta kamu untuk menerangkan penyesuaian. Bila soalan tentang penyesuaian, kamu boleh ceritakan dari segi struktur ataupun ciri-ciri yang kita telah belajar tadi. Okey, itu saja tugasan untuk hari ini dan kita akan berjumpa pada siri yang kedua dan saya akan bincangkan bagaimana menjawab soalan ini. Okey, refleksi untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh menyeraikan 3 jenis rangka dalam manusia dan haiwan, iaitu rangka hidrostatik, rangka luar dan juga rangka dalam. Melabelkan rangka paksi dan juga rangka appendage. Okey, serta kamu boleh mencirikan jenis vertebra dalam tulang belakang, iaitu vertebra cervix yang mempunyai 7 bilangan,
thorax 12, lumbar 5 dan sacrum 5. Last sekali, coccyx 4. Berharap sangat kamu boleh mencirikan jenis vertebra-vertebra ini. Itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa dalam siri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.